Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebanyak-banyaknya. Dengan limpah kurnia Allah, dapat lagi kita bersama dalam majlis ilmu pada pagi hari yang diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Harapannya lebih ceria lagi apabila perbincangan kita ini berkisar kepada ibadat kita yang besar, iaitulah ibadat salat. Dalam siri yang lepas, siri yang ke-9, perbincangan kita iaitulah tentang salatul jamaah. Salatul jamaah ini satu salat yang dituntut dalam syariat Islam. Walaupun ulama Islam berbeza tentang menentukan status kedudukan salatul jamaah, apakah dia bertaraf wajib, ada fardu ain ataupun sunat. Maka dalam mazhab Syafi'i meletakkan dia sebagai fardu kifayah dan juga dikembar dengan nama sunnatun muakkadah. Sunat muakkad dan fardu kifayah. Maksudnya kalau kita jamakkan dua ini, bermakna satu sunnah yang tak boleh ditinggalkan. Dalam mana-mana kampung mesti ada salatul jamaah. Kalau tak ada salat jamaah, bermakna kampung ini sangat pincang, sehingga sampai peringkat satu syiar agama ini telah terhapus, telah terputus. Ini satu kepincangan yang besar yang perlu kita belajar dan perlu kita hidupkan, ihyakan amalan ini, kerana amalan ini menjadi simbol pada kekuatan umat Islam. Cuma masyarakat hari ini nampak duduk semangat saja. Ia ada tulis sana sini, kalaulah salat jemaah subuh ni seperti Jumaat kita kuat. Yang tulis tu tak pergi juga, dia tulis saja. Jadi kata kalau kamu ni semua yang duduk tulis ni pakat pergi, ramai dah tu, tak ada Jumaat pun dekat-dekat nak Jumaat dah. Jumaat belum baca khutbah tu, ramai dah setara tu. Sambungan kita iaitulah di muka surat 21 dalam kitab kita Muniyatul Musalli, dalam bab salatul Jumaah. Maka apabila kita ketahui daripada kejahatan orang yang meninggalkan salatul jamaah, daripada janji yang amat sangat istimewa pula, maknanya lebih pula, mana istimewa, lebih-lebih lagi orang yang meninggalkan sembahyang Jumaat, disuruh perang dan dibakar rumah dan barang sebagainya. Jadi arahan dalam hadis-hadis yang lepas yang kita baca, ada arahan suruh kita, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nak bakar rumah orang yang tak pergi salatul jamaah. Jadi apa lagi kalau salatul Jumaah? Kerana dalam kitab ni kata, maka yang terlebih muakkad, yang dituntut itu, yang dituntut berjamaah itu daripada pada sembahyang Jumaat. Sebab apa? Kerana salat Jumaat itu wajib aini. Apa makna wajib aini? Dia sama dengan fardu ain. Kita kata fardu ain ataupun wajib ain. Makna wajib ain itu wajib yang dikenakan ke atas setiap orang. Itu makna ain. Jangan terjemah ain dengan makna mata. Itu terjemahan harfi. Terjemahan istilahnya ain dengan makna atas kepala setiap orang itu wajib melakukan. Wajib aini kepada orang lelaki dengan syarat-syarat yang akan disebut. Kemudian salat jemaah pada sembahyang subuh. Yang pertama Jumaat, yang kedua salat jemaah subuh. Salat jemaah subuh ni di antara salat yang agak sukar, kerana waktu itu waktu orang telah tidur, nak bangun payah. Dan pada salat Isya, ini disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Nabi mengatakan asqalus salati 'alal munafiqin. Salat yang paling berat di atas orang munafikin iaitulah salat subuh dengan salat isyak. Sebab apa dua salat ni berat? Kerana dua salat ni waktu gelap. Munafikin yura'unan nas, mereka hanya nak menunjuk-nunjuk pada manusia. Itu termasuk dalam bab riya, dalam bab nak tunjuk dengan orang. Bila kita belajar bab riya, kita kena tengok di sana ada riya dan ada sum'ah. Coba tanda dia punya istilah. Riya dan sum'ah. Apa beza di antara riya dengan sum'ah ni? Riya maknanya kita buat nak tunjuk ke orang sekarang. Tengah kita buat tu kita nak suruh orang tengok. Itu makna riya. Oh, tengok ada orang khusyuk selalu salat. Kuat lama baca, rokok sujud ni, hebat sungguh dia ni, kan? Itu dia panggil riya, kerana nak suruh orang tengok. Ada satu lagi penyakit, dia panggil sum'ah. Sum'ah ni adik-beradik kembar dengan riya juga, cuma berbeza dari sudut cara pelaksanaan. Cara pelaksanaan dia agak berbeza. Riya memang kita buat depan orang, suruh orang tengok, itu buat. Ini yang Tuhan sebut dalam Quran tentang salat munafikin yang berat tadi, yura'unan nas, nak suruh orang tengok. Sum'ah, nak suruh orang dengar. Contohnya malam tadi kita sempat salatut tahajud berjamaah, ke seorang-seorang, ke orang Malaysia ni kalau seorang lemah lalu, kena tahajud perdana baru semangat, kan? Lepas tahajud, sepatutnya tahajud ni salat malam yang kita sembunyi daripada orang tak tengok kita pun tak tunjuk dengan orang. Lepas subuh nanti tulis siap dah dalam Facebook, alhamdulillah mengantuknya pagi ni. Apa sebab? Pukul 3 semalam tahajud. Pukul 3 semalam tahajud. Apa maknanya kita nak sembunyi? Itu dia panggil sum'ah, nak suruh orang dengar. Ataupun kita duduk cerita dengan orang, pergi sana sini duduk cerita, saya ni ngantuk semalam pukul 3. Jadi hilang dia punya keaslian. Tujuan salat malam ni lebih afdal sebab orang tak tengok, tiba-tiba kita pula mengisytiharkan. Itu dia panggil sum'ah. Termasuk dalam riya juga, di bawah kategori itu. Sebab dia nak suruh orang dengar, dan sebab dia kita tak hurai panjang di sini. Tuan-tuan boleh tengok dalam kuliah saya tentang afatun alat tariq. Afat alat tariq, penyakit di jalan dakwah. Tengok ya dalam rakaman YouTube tu, afat alat tariq, penyakit di jalan dakwah ini. Salah satu daripada tajuk dia ar-riya was sum'ah. Riya tunjuk orang, dan sum'ah nak suruh orang dengar kebaikan yang kita buat. Jadi itu sebab rahsianya Nabi kita sebut dalam hadis salat yang berat ke atas orang munafikin, iaitulah salat subuh dan isyak, kerana dua waktu ni waktu yang gelap, orang tak nampak, dia tak pergi. Kemudian salat asar, kemudian zuhur, kemudian maghrib. Itu dari sudut kalau nak bagi susunan. Tapi kalau diangkat semua salat tu, semuanya salatul jamaah itu penting dan menjadi kewajipan kita kena lakukan semua 5-6 salat itu. 6 salat itu termasuk Jumaat maksudnya. Cuma ahli fuqaha telah membahagikan kategori ini untuk memudahkan dari sudut tindakan. Kalau Jumaat wajib aini, maknanya wajib aini ini mesti kena pergi. Tak pergi boleh tangkap, boleh jatuh hukuman bagi orang lelaki yang tidak ada keuzuran. Maka apabila kita ketahui daripada kejahatan orang yang meninggalkan sembahyang berjamaah, daripada janji yang amat sangat, istimewa pula orang yang meninggalkan sembahyang Jumaat, disuruh perang dan dibakar rumah dan barang sebagainya, maka yang terlebih keji. Tengok bahasa dia, keji itu berat dah. Dia takkid, menggunakan istilah taukid, menguatkan dengan terlebih keji. Dan jahat orang yang meninggalkan salat, meninggalkan dia, yakni salatul Jumaah. Orang yang meninggalkan salat Jumaat itu jahat kerana ia setengah daripada fardu ain dengan muwafaqah, dengan persetujuan daripada jumhur ulama. Kita duk mengaji kitab fiqh ni,
akan timbullah beberapa istilah yang saya nak para jemaah sekalian tulislah istilah ni. Kalau kata jumhur, makna majority ulama. Muwafaqah maknanya sepakat, ittifaq. Ittifaq tu bahasa Arab tapi dah jadi Melayu kita terima. Muwafaqah bahasa Arab tapi kalau kata muwafaqat lain pula kan. Ni muwafaqat ahli kampung, pakat buat cuci kawasan. Muwafaqah maknanya ittifaq lah tu, setuju. Para majoriti ulama mengatakan hukumnya sedemikian. Haram dan berdosa orang yang meninggalkan salatul Jumaah kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka salasa juma'in min ghairi uzrin, man taraka salasa juma'in min ghairi uzrin taba'allahu ala qalbihi. Artinya siapa meninggalkan Jumaat 3 kali Jumaat daripada ketiadaan diuzurkan dia, mana tidak ada keuzuran yang membenarkan dia ni boleh tinggal Jumaat, nascaya dicop di materi, dicop Allah Ta'ala cop atas hatinya. Mana orang ni sudah dikira orang yang ghaflah, orang yang sangat cuai dengan agamanya. Tengok hadis ini diriwayat oleh Imam Ahmad. Hadis man taraka salasa juma'in diriwayat oleh Imam Ahmad. Jadi tadi kita sebut tentang Jum'ah dengan Jumu'at. Dalam Quran sebut idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Jadi kita kena sebut bahasa kita ni biar jim mim tu bagi depan, Jumu'ah. Sama juga kalau baca qul huwallahu ahad, kalau tak teliti betul-betul bagi dia ayat yang terakhir dalam qul huwallahu, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufu. Fa hidup ke apa mati? Tak perasan. Ni nak suruh perasan ni. Benda kecil-kecil macam ni kalau tidak dicui, kita macam walam yakul lahu kufuwan ahad. Fa hidup ke mati? Kufuwan ahad. Jadi sama Jum'ah dengan Jumu'ah. Cuba tengok dia punya sebutan dalam Quran dan sebutan yang kita sebut. Siapa tinggal 3 kali Jumaat, salah satu Jumaat itu jamak daripada Jum'ah itu, daripada ketiadaan uzur. Maknanya orang tinggal ni tak uzur. Uzur semaya Jumaat ni akan disebut nanti ataupun tak sebut, kita bagi tahu apa yang kita nak. Tak ada uzur. Orang ni musafir pun tidak, sakit pun tidak, saja tak pergi, mengambil keuzuran. Ramai orang duk cerita waktu ni solat Jumaat ni, pejabat tak kerja, kilang pun berhenti, tapi pekerja je tak pergi juga. Duk sekali yang perempuan kat tu. Patut orang perempuan ni tolong tanya, kalau nampak yang lelaki tak pergi sembahyang Jumaat, tanya berapa hari dah uzur, tanya macam tu. Baru dia rasa malu sikit tak. Ni tak makan sekali. Waktu tu orang tanya, kalau saya pergi beli kedai makan yang dijual oleh laki-laki hari Jumaat, halal ke haram? Orang perempuan tanya. Kata kalau ada kedai lain lah, tak suruh pergi kedai tu. Seolah-olah kita menyokong dia. Jadi kita boikot. Wanita ni kena boikot kedai-kedai yang lelaki yang jual pada hari Jumaat, sebab lambi larang. Allah SWT larang, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa zarul bai'. Larang. Tinggalkan jual beli apabila dah azan yang kedua. Allahu Akbar. Jadi ini hadis ini disalah faham oleh sebahagian masyarakat ataupun membuat salah faham. Mereka mengatakan kalau tinggal Jumaat 3 kali, taib, kalau tinggal sekali tak apa lagi, 2 kali tak lagi, 3 baru Allah Ta'ala cop. Itu dia salah faham yang menyebabkan dia pergi cerita pula kepada toke-toke di kilang-kilang tu. Dia cerita, okay, kamu nak buat shift jangan lebih 3 kali, 2 tak apa. Jadi saya terima aduan sahabat-sahabat kita ni. Dia kata, ustaz macam mana nak menangani masalah? Kata kena pergi pejabat agama, biar dia orang tu yang ambil tindakan. Orang Islam tak boleh walaupun sekali, itu wajib, fardu ain, kena pergi. Jadi tokek dia pun dengar si Mamat ni pergi fatwa dengan dia tak boleh 3 kali, dia buat shift 2 kali.
Kali yang ketiga, barulah awak boleh pergi sembahyang Jumaat. Tak payah kerja hari itu. Dan ditanya oleh orang akan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Orang tanya Ibnu Abbas. Seorang laki-laki berdiri malam dan puasa siang hari, tetapi tidak hadir salat Jumaat dan jamaat. Salat Jumaat dan jamaat. Qala, kata Ibnu Abbas, Ibnu Abbas kata apa? Orang itu di dalam neraka. Orang yang tak begini dalam neraka. Tengok hadis ini diriwayat oleh Mujahid. Mujahid yang meriwayat yang mengatakan su'ila Ibnu Abbas itu. Qala huwa finnar. Asar ini disebut dalam Sunan At-Tirmizi. Dalam kitab At-Tirmizi menyebut asar Ibnu Abbas. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tarakal jum'ata thalasan min ghairi uzrin, faqad nabaza al-Islam wara'a dhahrihi." Sesiapa yang meninggalkan salat Jumaat 3 kali daripada ketiadaan uzur, maka sesungguhnya dia telah melontarkan Islam di belakangnya. Jadi hadis ini nabazal Islam. Dalam hadis riwayat ini, riwayat rawahu Abu Ya'la mauquf dengan sanad yang sahih, mauquf pada Ibnu Abbas. Masih lagi dalam skop kata-kata Ibnu Abbas. Tapi dalam kitab ini disebut sabda Nabi. Jadi lebih baiknya Ibnu Abu Ya'la bawa sanad sahih mauquf kepada Ibnu Abbas kata-kata ini. Jadi dia sebut di sini, man tarakal jum'ata salasan, siapa dia tinggal Jumaat 3 kali berturut-turut mutawaliyat, maka orang ini telah mencampur Islam tu ke belakang dia. Jadi kalau kita nak campur hadis ni dengan hadis yang di atas, yang hadis yang Nabi kita sallallahu sebut awal tadi, hadis riwayat Imam Ahmad, boleh dicampurkan, bermakna kali yang pertama berdosa, yang kedua masih lagi berdosa, yang ketiga tu orang itu bukan Islam dah, telah campur Islam ke belakang. Bukan makna tak boleh 3 kali, sekali pun haram, dosa besar. 2 kali berdosa, 3 kali itu kira sudah kehilangan dia punya ikatan dia dengan Islam. Dia dah campur dah Islam. Wal iyaz billah. Ketahui olehmu bahawasanya adalah hari Jumaat itu hari yang sangat mulia di sisi Allah, kerana ia penghulu segala hari. Jadi ketua hari duduk di hari Jumaat, dan padanya dijadikan Adam, dan padanya berlakunya kiamat. Padanya berlakunya kiamat. Ini diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tulis hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari yang terbit matahari padanya, iaitu hari Jumaat. Fihi khuliqa Adam, padanya dijadikan Adam. Wa fihi udkhilal jannah, pada hari Jumaat juga dimasukkan ke dalam syurga. Wa fihi ukhrija minha, pada hari itu juga dikeluarkan daripada syurga. Wala taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ah, tidak berdiri kiamat kecuali pada hari Jumaat. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Hadis dalam Muslim, insya-Allah hadisnya hadis sahih. Jadi kena tulis hari Jumaat ini hari Adam, dijadikan masuk dalam syurga, keluar dalam syurga, dan juga hari kiamat. Kalau orang tanya kita, awak tahu bila hari kiamat? Jawabnya bila? Hari Jumaat. Dapat dah setengah jawapan. Tapi jawapan yang besarnya, bila tarikh? Itu wallahu a'lam. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Kata Nabi, orang yang ditanya bukanlah lebih baik daripada orang yang ditanya.
bukan lebih pandai daripada orang yang ditanya waktu Jibril datang. Jadi cerita ni lah orang duk cerita hadis Jibril ni hadis orang nak test kita. Jadi kalau orang anak murid mari tanya ustaz apa hukum sekian-sekian, kita tengok muka dia, awak ni soalan Jibril ke soalan nak tahu? Kalau soalan Jibril bukan dia tak tahu, dia nak tahu kita tahu ke tidak. Ini masalah juga anak murid sekarang ni. Dia nak test ustaz pun kena test juga kan. Jadi hari Jumaat itu hari dikeluarkan, hari sebaik-baik hari Jumaat. Dalam hadis yang lain Nabi SAW telah bersabda, Nabi mengatakan Allah Ta'ala telah menyesatkan umat-umat yang terdahulu. Sesatkan. Yahudi ambil hari apa? Hari Sabtu. Nasara ambil hari Ahad. Allah Ta'ala beri kepada kita hari Jumaat, maka oleh kerana Jumaat dulu baru hari Sabtu dan Ahad, jadi orang lain ikut kita. Jadi alhamdulillah. Jadi cuma bila kita mari di zaman penjajah ni, kita pula pergi ikut orang lain, pergi tukar. Jadi hari Jumaat tu kecil bekerja, hari lain tu lebih besar. Allahu Akbar. Dan pada satu riwayat yang lain pula, dan sebaik-baik hari, riwayat yang lain kata apa ni? Sebaik-baik hari yang naik matahari padanya, daripadanya dimerdekakan Allah Ta'ala padanya 600,000 pemerdekaan daripada api neraka. Lafaz dianya, inna lillahi ta'ala fi kulli yawmin jum'atin 600,000 atiq minan nar. Hadis ini diriwayat oleh Ibnu Hibban dalam kitabnya Al-Majruhin, dan juga telah dibawa oleh Imam Suyuti dalam Jami' As-Saghir. Jadi para pentahqiq kata hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Yang besarnya hadis yang awal tadi, hadis Muslim tadi itu sahih. Tanda itu kelebihan yang pertama, kelebihan hari Jumaat. Kelebihan yang kedua ke yang ketiga. Siapa yang mati pada hari Jumaat? Ni. Siapa yang mati pada hari Jumaat? Mati sungguh lah ni. Jangan buat mati. Buat mati maksudnya aku nak mati hari Jumaat ni, bawa kereta tak tengok depan, kena langgar kat lori mati. Jadi tak? Tak jadi. Macam orang pergi ke Madinah. Hadis kelebihan Madinah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut, man istata'a yamuta bil madinati falyamut biha. Siapa dia mampu mati di Madinah, lah dia mati kat Madinah. Kita mana tahu tak macam mana kita boleh mati kat Madinah? Nabi kata siapa dia mampu, maksudnya boleh duduk di Madinah sampai mati, jangan keluar-keluar. Itu maksud hadis. Karena orang yang mati di Madinah, kelebihan dia, Nabi SAW beri jaminan, aku akan jadi syafi'an atau syahidan yaumal qiyamah. Aku akan beri syafaat atau menjadi saksi pada hari kiamat orang mati di Madinah. Jadi kalau kita semalam kebetulan orang tu baca hadis ni, tanya saya, boleh ustaz saya nak doa? Saya kata boleh nak doa, tapi inilah doa yang bila saya nak doa, yang makmum tak apa-apa nak amin. Bila sampai Madinah, kita duduk ceramah ni, cerita ni lah, cerita kelebihan Madinah ni. Saya kata para pendengar sekalian, saya nak berdoa minta mati Madinah. Mana bukan mati hari ni. Kalau waktu nak mati tu, minta Allah rezekikan kita mati di Madinah. Kelebihan besar. Kuntu syafi'an au syahidan yaumal qiyamah. Aku beri saksi ataupun syahid. Saksi apa ni, syafaah pada hari kiamat. Jemaah kata apa ustaz? Kita doa hak lain dululah. Hak ni nanti dulu. Sayang juga nak mati kat Madinah. Kalau mati kat kampung dia apa benda juga, cerita tak? Allah, pada mati kat lain tempat baik mati Madinah. Ini nak mati hari Jumaat. Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ati au lailatal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabri. Siapa yang mati pada hari Jumaat, dalam riwayat ini atau lailatul Jumaah,
tambah situ, atau malam Jumaat. Di surat maknanya ditulis, Allah SWT tulis baginya pahala syahid. Dalam riwayat kita ni tak ada syahid ni. Dan dipelihara daripada fitnah kubur. Jadi anaknya waqahullahu fitnatal qabri. Allah jaga, pelihara dia daripada fitnah kubur. Hadis ini riwayat oleh Imam At-Tirmizi. Riwayat Imam Tirmizi, kata penilai hadis, dia kata hadis ini hasan. Jadi kita berdoa lah, ya Allah berikanlah aku ni mati di Madinah, kalau boleh nak mati hari Jumaat lagi. Nah, sebab ini para ulama mengatakan bukan semua orang dapat sekali mati ya boleh. Naknya syarat yang pertama biar tu orang beriman. Jadi ada lagi kategori lain yang dia kembar sekali. Jadi kalau orang buat tak baik pun mati hari Jumaat, wallahu alam, serah kepada Allah SWT. Tengok dalam hadis ni kata waqahullah, Allah Taala selamatkan dia. Dan satu peringatan yang besar yang kita kena ingat, bukan mati malam Jumaat itu semata-mata tanda husnul khatimah. Tak. Ada setengah orang ni, mati hari Jumaat dia ni. Jadi kata ulama, kalaulah itu tanda mati baik, mati hari Jumaat atau malam Jumaat, orang yang berhak menerimanya iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita wafat hari apa? Hari Isnin. Nabi Adam yang wafat hari Jumaat. Jadi kita kena, jangan duduk kira aku ni tak apa dah, aku dah doa Allah Taala nak mati malam Jumaat, tak apa, tak taubat buat maksiat pun boleh macam tu. Lah, kita kena ada kriteria dia, kena ada cara dia baru betul. Di antara kebajikan lagi iaitulah sunat membanyakkan selawat pada hari dan malamnya. Muslimin dan muslimat tandalah buat nombor 1, nombor 2. Selawat ni nombor apa? Kita letak nombor selalu senang. Yang ketiga ke yang keempat? Yang pertama tadi, hari yang sangat mulia. Satu, ini fadailul Jum'ah, kelebihan hari Jumaat. Yang kedua, siapa dia mati, mati pada hari Jumaat atau malam Jumaat, dipelihara daripada fitnah kubur. Yang ketiga, sunat membanyakkan membaca selawat pada harinya dan malamnya. Jadi kita kena banyakkan selawat pada hari dan malam. Sabda Nabi SAW daripada Anas, aktsirus salat alayya yaumal jum'ah wa lailatal jum'ah. Perbanyakkan kamu selawat ke atasku pada hari Jumaat dan malam Jumaat. Faman shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra. Siapa dia selawat ke atasku sekali, Allah SWT selawatkan, doakan, rahmatkan kepadanya dengan 10 kali. Jadi sangat besar dia punya kelebihan selawat ke atas Nabi SAW. Selawat kita dah bincang dah dulu dalam rukun salat. Ingat tak ingat? CD yang keberapa rukun salat dulu? Tengoklah pelajaran yang lepas. Ana dah sebut ketika itu beberapa hadis yang ditanya oleh sahabat Nabi SAW, ya Rasulullah, kami dah pandai beri salam, bagaimana nak selawat? Maka Nabi ajar, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad sampai kepada innaka hamidum majid. Jadi biasanya selawat yang ada dipanggil selawat Ibrahimi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa zuriyatihi kama sallaita ala Ibrahim. Jadi selawat-selawat yang ada Ibrahim ini, selawat itulah yang afdal mengikut penilaian rumusan yang dibuat oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar, seorang tokoh ulama hadis yang sangat hebat rahmatullahi alaih. Jadi banyak baca selawat. Banyak cerita ni, cuma saya tak nak bawa cerita. Memadailah dengan tawaran istimewa daripada hadis ini, cukup dah. Itu selawat hari Jumaat dan hari Jumaat. Selawat yang bersifat harian, kita selawat baca waktu pagi 10 kali, petang 10 kali. Dan selawat setiap kali dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, selawat. Setiap kali dengar azan, setiap dengar azan, selawat. Bila nak selawat? Selepas jawab azan, la ilaha illallah, kita doa selawat itu, Allahumma salli ala Muhammadin
wa ala ali Muhammad, itu paling ringkas. Yang terbaiknya sampai kepada innaka hamidum majid, barulah kita baca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah. Buat tak buat? Selawat dah lepas azan. Alhamdulillah.